Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana hadir pada kelas kita pada pagi ni. Jadi sebelum kita cuti, ada yang ingat Haris dengan Eric ingat tak apa yang kita dah belajar? Apa yang kita dah cover? Ingat tak apa-apa yang kita dah belajar? Apa-apa je lah. Dari chapter 1 ke chapter 2 ke. Chapter mana ke. Ni Eric. Tentang Hmm? dan menggunakan Tentang apa? tentang nutrisi. Nutrisi. Yes. Bagus. Nutrisi tu bab 2. Haris? Ya. Haris, apa yang awak ingat Haris? Yang kita dah belajar. Yang mula-mula ke? Mula-mula cikgu masuk kelas ke dulu? Sem ni? Apa yang awak ingat? Tak ada? Tak mungkin tak ada. Mikroorganisme. Yes. Yang itu mikroorganisme. Mikroorganisme tu dalam bab 1. Dan yang Eric cakap tadi tu, nutrisi tu dalam bab 2. Jadi kita dah cover chapter 1 dan chapter 2. Jadi pada minggu ni kita akan cover chapter yang ketiga. Apa dia? Apa nama tajuk chapter yang ketiga? Okay, mari kita tengok. Okay, boleh nampak? Kelestarian. Kelestarian alam sekitar. Okay. Selamat pagi, Brian. Okay. Jadi berdasarkan gambar yang awak tengok ni, apa yang awak rasa tajuk kita? Apa dia yang dia nak tunjukkan dalam gambar ni? Tentang alam sekitar. Tentang alam sekitar. Tentang apa ni? Bagus ke tak bagus yang dia tunjuk dalam ni? Dalam gambar tu? Kebersihan. Okey, lagi? Ini gambar yang pertama ni. Jauh tengok apa ni? Sampah sarap kan? Pencemaran air. Pencemaran air. Yes. Yang kedua ni, apa yang awak boleh faham dalam gambar kedua ni? Udara. Ni udara ke ni? Baunya. Bukan. Yang kedua ni gambar lain ni sebenarnya. Yang kedua ni gambar bukit. Bukit yang digondolkan. Tak ada pokok dah. Pokok dah habis kena tebang. Jadi bukit tu gondol. Jadi kita kekurangan pokok. Itu daripada dua gambar. Yang seterusnya. Okey, yang ni hari tu. Cikgu rasa tahun ni ke tahun lepas? Baru-baru je. Ada kebakaran hutan di Amazon. Ini antara salah satu daripada apa yang kita kaitkan. Cikgu nak kaitkan dengan apa yang kita akan belajar pada pagi ni. Kebakaran hutan ni. Dan tengok kesan dia. Semua hidupan, semua haiwan liar banyak yang mati. Kemudian yang rentung macam ni. Semua hangus. Kemudian gambar yang ketiga ni adalah asap-asap daripada kilang dan perindustrian. Dan gambar yang keempat ni yang awak boleh tengok ini adalah apa ni? Gambar keempat. Banjir. Banjir apa? Banjir apa ni? Ini adalah banjir besar. Banjir kilat. Ada beza tau, banjir kilat disebabkan oleh longkang-longkang yang tersumbat. Itu banjir kilat. Jadi ini adalah yang berlaku di Malaysia ni. Di KL. Ini adalah banjir kilat. Jadi apa kaitannya dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, jadi topik kita yang ketiga ni adalah kelestarian alam sekitar. Dalam topik kelestarian alam sekitar ni, ada beberapa subtopik yang lain. Tapi untuk hari ini kita cover subtopik yang pertama yang bertajuk pencemaran alam sekitar. Jadi untuk topik ni, objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, pelajar ni nanti boleh, awak semua ni nanti boleh menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, mengkaji. Awak semua boleh mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik.
Jadi yang pertama ni, menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okay, first, daripada gambar tadi yang awak dah tengok semua tu tadi, kesian kan bumi kita, awak tengok. Jadi gambar ni pun apa dia punya maksud? Daripada first ni, kemudian ni, apa yang awak faham daripada gambar ni? Bumi semakin tua. Bumi apa? Bumi semakin tua. Bumi semakin tua, okey, bagus. Lagi? Nazak, yes, bagus. Lagi yang ni, mula-mula ni awak tengok gambar orang ni. Ni gambar manusia ni sebenarnya. Dia buang sampah merata-rata. Jadi bumi ni dia tengah tengok. Oh, ini dulu aku ni cantik, sekarang ni aku ni macam ni. Disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Disebabkan oleh pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh manusia. Jadi apa itu pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar ni adalah perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar, iaitu udara, air dan tanah. Jadi kalau nanti soalan tu tanya apa maksud pencemaran alam sekitar, awak bagi tahulah ni. Perubahan ciri fizikal, awak tengok ni bumi ni berubah-ubah dia punya ciri fizikal dah. Kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar, iaitu udara, air dan tanah. Pencemaran alam sekitar ni boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua kehidupan, bukan sahaja manusia. Ia termasuk haiwan dan tumbuhan. Selain itu, pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. Okey, macam gambar yang cikgu tunjukkan tadi itulah. Jom kita belajar 4 jenis pencemaran alam sekitar. Jadi apa 4 jenis pencemaran alam sekitar yang awak rasa awak tahu? Seorang sebut satu. Pencemaran udara. Pencemaran udara, okey. Lagi, Haris? Brian? Pencemaran air. Pencemaran air, okey, bagus. Izrul lah, Izrul dah ada juga. Izrul? Haris? Oi. Apa jenis pencemaran yang awak tahu? Pencemaran tanah. Tanah. Oh, dah tengok dah tadi kah? Okey. Okey, betul lah semua. Cuma satu yang awak tak sebut. Pencemaran terma. Terma. Apa tu pencemaran terma? Tahu ke apa tu? Apa maksud terma? Bukan terma dan syarat. Penyahutanan. Aktiviti perindustrian, pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Okey. Kalau awak tengok, okey, siapa yang cakap tadi tu? Haris kah? Okey, betul lah. Yang tu maksudnya terma di sini maksudnya pencemaran yang disebabkan oleh haba, ada kaitan dengan haba. Terma tu kalau awak perasan kita selalu sebut termostat. Lagi apa? Termodinamik. Jadi itu semua sebenarnya berkaitan dengan haba. Terma ni bukan terma dan syarat, dia lain perkataan. Okey, jadi 4 jenis pencemaran alam sekitar yang kita akan belajar adalah pertama, pencemaran udara, kedua, pencemaran tanah, tiga, pencemaran terma dan keempat, pencemaran air. Mari kita tengok yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah apabila melibatkan pembebasan gas-gas toksik, contohnya seperti gas karbon dioksida ke ruangan udara. Ianya disebabkan juga oleh pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas exhaust automobil, maksudnya gas exhaust kenderaan lah, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Pencemaran udara ni dia terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, pencemaran udara semula jadi. Contoh pencemaran udara semula jadi, contohnya ni seperti yang gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ni. Apa ni? Letusan gunung berapi. Yes. Yang ni adalah letusan gunung berapi. Yang kedua ni adalah pembakaran hutan.
Macam gambar yang cikgu bagi tahu tadi itulah, macam yang berlaku di Amazon, hutan Amazon tu. Dan yang ketiga ni adalah ribut debu. Ini bukan awan, ni debu ni. Ribut debu dan sisa organik yang mereput. Jadi contoh-contoh ni adalah contoh daripada pencemaran udara semula jadi. Ingat maksud cikgu tadi tu, pencemaran udara ni dia boleh disebabkan, dia ada dua jenis. Dua jenis, yang pertama semula jadi dan yang kedua adalah pencemaran udara akibat daripada perbuatan manusia. Macam mana pula manusia boleh buat pencemaran udara? Daripada gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor. Relau bagas ni, relau bagas maksudnya menggunakan aliran udara panas sebagai sumber haba. Contohnya untuk mencairkan besi. Selain itu, stesen jana kuasa terma. Stesen jana kuasa terma itu pun boleh menyebabkan pencemaran udara. Industri dan tapak pelupusan sampah pun sama menyebabkan pencemaran udara. Jenis yang kedua, jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air ni daripada sisa. Sisa ni apa? Air sisa lah. Sisa-sisa domestik seperti deterjen, sabun yang awak guna dan kumbahan. Sisa pepejal seperti sampah sarap dan bahan buangan daripada industri seperti grease, minyak tu. Tengok gambar ni. Ini adalah antara perkara yang boleh menyebabkan pencemaran air. Bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak juga boleh menyebabkan pencemaran air. Tumpahan minyak pun sama menyebabkan pencemaran air yang teruk. Seterusnya, pencemaran tanah. Okey, yang pertama, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Yang kedua, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Yang ketiga, daripada hujan asid yang disebabkan oleh hujan asid. Yang keempat, sisa nuklear dan yang kelima, sisa elektronik. Okey, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan ni, macam mana dia boleh menyebabkan pencemaran tanah? Jadi, bila awak guna baja dan racun serangga ni, dia menyerap ke tanah. Jadi, tanah ni kadang-kadang bila yang itu awak belajar yang pencemaran air. Okey, jadi bila dia dah serap semua ni, tanah tu dia akan jadi beracun ataupun dia tak subur. Jadi itu penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Kalau berlebihan. Yang kedua, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Macam mana dia sebabkan pencemaran tanah? Kalau pengurusan sisa pepejal ni maksudnya sampah sarap. Sampah sarap yang awak buang suka hati tu, jadi boleh menyebabkan pencemaran tanah. Apa kesan dia? Dia banyak kesan semua ni. Sebelum tu, cikgu nak bagi tahu dulu setiap poin ni. Hujan asid. Pernah dengar tak hujan asid? Pernah. Pernah apa tu? Hujan asid. Hujan yang batu. Hujan batu bukan. Hujan batu tu lain lagi. Kilang dengan Generasi kilang. Yes, dia dari asap kilang. Asap kilang, asap kenderaan ni dia membebaskan, dia bukan saja bebaskan karbon dioksida. Asap kilang, asap kenderaan, semua jenis asap yang menyebabkan pencemaran udara tadi tu, dia membebaskan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Ingat, dua gas ni bila dia naik ke udara, dia naik ke awan, bila lepas dia naik ke awan, dia turun jadi hujan. Dan bila hujan turun, dia masuk ke tanah. Bila dia masuk ke tanah, jadi pH menyebabkan pH. Pernah dengar pH kan? pH tanah tu berubah jadi asid. Jadi bila pH tanah tu berubah jadi asid, tanah pun jadi tak subur. Kemudian, sisa nuklear. Poin yang ke 1, 2, 3, 4. Poin yang keempat, sisa nuklear. Macam mana sisa nuklear ni boleh menyebabkan pencemaran tanah? Sisa nuklear ni dia boleh sebabkan pencemaran tanah sebab sisa nuklear ni dia ada apa? Radio apa? radioaktif. Yeah, sisa nuklear dia ada radioaktif. Jadi boleh menyebabkan pencemaran tanah. Jadi tanah tu jadi beracun. Bila dia beracun, dia bukan saja
tak elok untuk tanah itu sendiri, tapi tak elok untuk manusia. Manusia tak boleh tinggal kat sana kalau ada sisa nuklear ataupun sisa radioaktif macam ni. Kenapa? Sebab dia boleh sebabkan kanser, apa lagi keadaan sekeliling dia. Dia menyebabkan menjadi sekeliling tu jadi beracun. Mutasi. Ya, mudah sakit. Yes, betul. Macam ada kes yang awak pernah dengar. Cikgu rasa cikgu pernah cerita lah, tak tahu kelas awak ke. Yang Chernobyl tu. Nak tak cikgu cerita? Tak pernah. Ada letupan nuklear Chernobyl tu di mana? Rusia cikgu rasa. Jadi sampai sekarang tu orang tak boleh tinggal kat sana. Sampai sekarang orang tak boleh duduk sana sebab duduk sana dia boleh menyebabkan kanser. Sekeliling dia memang beracun. Rusia. Akibat daripada letupan bom nuklear Chernobyl. Sisa radioaktif dia lah. Jadi memang tak boleh tinggal kat sana. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Poin yang kelima, sisa elektronik. Awak rasa bagaimana sisa elektronik ni boleh menyebabkan pencemaran tanah pada pendapat awak? Macam mana pula dia boleh sebabkan pencemaran tanah? Apa kaitannya? Apa awak rasa? Ada yang boleh bagi tahu? Tak tahu? Lain? Eric? Tak tahu cikgu tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Haris? Apa ya? Kenapa sisa elektronik boleh menyebabkan pencemaran tanah? Sekejap. Alat elektrik yang dibuang tu. Barang elektrik yang dibuang, okey. Kaitkan. Kenapa? Okey, dia tak dapat jawab. Okey, cikgu beritahulah. Sebab kalau kita yang kita tahu elektronik ni dia diperbuat daripada logam-logam berat. Jadi logam-logam berat ni dia berbahaya. Sama macam sisa nuklear tadi, dia ada penggunaan contohnya macam plumbum. Jadi benda tu bahaya. Kalau sebab itulah kalau dalam sesebuah institusi tu, contoh ada bukan kelas apa tu, makmal komputer kan, kalau ada yang tak boleh diguna, orang tak boleh nak lupuskan sesuka hati. Dia mesti ada prosedur dia sendiri. Contoh, takkan orang nak bakar komputer kan, sebab benda tu berbahaya, boleh meletup lagi satu, jadi ada sisa radioaktif juga lagi satu. Banyak lagi dia punya kesan negatif. Sebab itulah orang tak boleh nak buang sesuka hati, sebab benda tu boleh menyebabkan pencemaran tanah. Dia lebih kurang macam sisa nuklear lah, sebab dia ada radioaktif dan bahan-bahan berbahaya. Pembuatan elektronik ni, bahan-bahan elektronik ni adalah daripada logam-logam berat yang berbahaya kepada tanah dan alam sekitar. Okey, sampah ni. Okey, kita balik kepada poin sampah. Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Semua ni boleh menyebabkan pencemaran tanah. Macam mana disebabkan pencemaran tanah? Okey, macam yang first tadi, pH. Jadi tanah tu jadi tak subur. Itu yang satu. Poin yang kedua, cikgu nak bagi tahu dia boleh menyebabkan penyakit. Macam mana boleh menyebabkan penyakit? Sebab daripada pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Maknanya dia buang sampah sarap sesuka hati. Jadi bila sampah sarap tu awak buang suka hati, dia akan jadi tempat pembiakan kuman dan bakteria. Bila dia dah jadi tempat pembiakan kuman dan bakteria, jadi binatang-binatang perosak, serangga perosak seperti lipas, lalat, tikus, dia pergi sana dan dia sebarkan kepada haiwan lain. Bukan sahaja haiwan lain, dia sebarkan kepada manusia. Jadi contohnya kalau lalat tadi dia hinggap kat kawasan yang sampah sarap tadi, kemudian dia tiba-tiba hinggap kat makanan awak. Jadi makanan tu jadi beracun dan boleh menyebabkan keracunan makanan kepada manusia. Itu cara dia boleh menyebabkan penyakit. Selain tu tanah jadi beracun. Yang tu macam sisa nuklear, sisa elektronik tu lah. Hujan asid ni macam tanah tidak subur, boleh menyebabkan tanah tidak subur. Okay, next. Pencemaran terma. Okey, apa tu pencemaran terma? Pencemaran terma ni adalah pencemaran haba. Dia ada kaitan dengan haba. Disebabkan oleh penyahutanan. Apa maksud penyahutanan? Awak tengok gambar ni.
Baru-baru ni ada viral lah yang gambar tasik Cini tu. Ni sebelum dan selepas tasik Cini di Semenanjung Malaysia. Sebelum dan selepas, awak tengok perbezaan dia. Dia banyak ditoreh, pokok-pokok banyak ditebang. Jadi jadilah macam ni. Awak tengok cantiknya udara sebelum ni. Kemudian selepas tu awak tengok kabur semua, jerebu, tak nampak dah semua ni. Disebabkan oleh pencemaran terma ni lah, daripada penyahutanan seperti pembalakan haram, apa lagi, atas nama pembangunan lah yang selalu diorang buat lah. Penyahutanan lagi, aktiviti perindustrian, macam gambar yang atas ni. Selain itu, pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Jadi semua ni boleh menyebabkan pencemaran terma. Subtopik yang bukan subtopik. Ini yang kedua. Objektif tadi kan mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Sorry ya, sebab peneris patutnya dipanggil awan. Okey, sebenarnya gambar, cikgu nak tunjukkan gambar sebenarnya. Ada gambar-gambar yang kat belakang tu sebenarnya adalah gambar lumut. Jadi pada pendapat awak, lumut bukan lumut alga. Samalah tu, lumut alga. Pada pendapat awak, gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ni, bagus ke tak? Warna hijau. Tidak. Tak bagus. Kenapa awak rasa tak bagus? Ikan mati. Ikan mati, yes. Lagi, sebab apa? Air kotor. Air dia kotor. Ini adalah disebabkan oleh pencemaran air, dan situasi-situasi dalam gambar ni, ikan mati ni, orang mandi kat ni, alga ni yang ada lumut-lumut warna hijau ni, dan juga sungai ni, ini dipanggil eutrofikasi. Pernah belajar tak ni? Eutrofikasi? Tak pernah. Tak pernah? Rasa pernah lah. Pernah. Ada, tapi kita tak ingat kan? Jadi apa dia eutrofikasi ni? First, kita tengok punca dia. Punca eutrofikasi ni adalah disebabkan oleh pengaliran baja tak organik ke dalam sungai. Apabila tanah tidak lagi dapat menyerap nutrien seperti fosforus, iron fosfat dan nitrogen iron nitrate, jadi ia menyebabkan ia mengalir ke sungai dan dibawa oleh air hujan. Kan tadi contoh penggunaan baja tadi tu. Dan kita juga ada belajar pada topik 2 yang nutrisi tu, tumbuhan memang diperlukan fosforus dan mikronutrien. Ni makronutrien kan, fosforus, nitrogen iron nitrate ni. Jadi kadang-kadang dia terlebih. Kalau dia terlebih, dia tak ambil lah kan. Dia makan satu benda tapi dia tengok benda terlebih. Jadi benda yang dah terlebih tu, dia mengalir ke sungai sebab dibawa oleh air hujan. Bila dia mengalir ke sungai, jadi benda ni boleh menyebabkan pertumbuhan alga. Alga ni lumut lah. Jadi pertumbuhan alga ni dia makin pesat dan meningkat, menyebabkan proses yang dinamakan eutrofikasi. Maknanya proses ni adalah proses di mana pertumbuhan alga yang semakin pesat ataupun meningkat. Kalau dia tanya apa tu eutrofikasi, adalah proses ataupun situasi pertumbuhan alga yang semakin meningkat. Kesannya apa? Kesannya alga ni, yang benda hijau ni, dia akan menutupi permukaan air dan menyebabkan cahaya matahari tidak menembusi kolam. Ingat tak macam mana tumbuhan nak hidup? Dia perlukan fotosintesis daripada cahaya matahari. Dia perlukan oksigen.
daripada proses fotosintesis cahaya matahari itu. Jadi bila cahaya matahari itu tak dapat tembus, jadi diorang tak dapat nak melakukan proses fotosintesis, maka diorang tak ada oksigen, tak dapat, maka oksigen yang diorang perlukan tu tak ada. Berlakunya pengurangan kandungan oksigen dalam air dan akhirnya haiwan dan kehidupan akuatik tu pun mati. Jadi benda ni awak dah tengok gambar-gambar ni, warna hijau ni, lumut ni, kalau awak ada tengok kat tasik ke, sungai ke, benda ni tak bagus sebenarnya kalau dia terlampau banyak macam ni. Maknanya dia menyebabkan eutrofikasi. Maknanya bawah-bawah tu, haiwan-haiwan akuatik, ikan-ikan bawah tu, dia orang tak dapat oksigen yang cukup, jadi boleh menyebabkan mati. Okay, tahap pencemaran air daripada domestik. Eutrofikasi ni adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen baja dan sampah ke dalam sesuatu ekosistem akuatik. Akuatik ni maksudnya ekosistem yang ada dalam air lah, macam ikan, lagi siput, ketam, benda-benda lain lah yang ada dalam air. Setelah itu rumpai laut, tumbuhan ke. Pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah salah satu contoh eutrofikasi. Ini macam cikgu sebut tadi tu lah. Kesan negatif eutrofikasi termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Okay, next slide. Awak pernah dengar tak IPU? Selalu kalau ada jerebu ke, mesti dengar dalam radio ke, dalam TV, dalam televisyen ke, mesti orang sebut IPU ni. Apa benda tu IPU? IPU ni adalah Indeks Pencemaran Udara. Indeks Pencemaran Udara, IPU. Dia adalah merupakan parameter pencemaran udara. Jadi benda ni, parameter ni adalah benda yang digunakan untuk mengukur tahap pencemaran udara yang ada kat sekeliling. Dia mengukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Manakala itu udara, itu untuk udara, IPU. Kalau untuk air, nama dia Biochemical Oxygen Demand, BOD. Singkatan dia BOD. Biochemical Oxygen Demand merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Jadi macam mana dia berfungsi? Biochemical Oxygen Demand ni adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Mikroorganisma akan menggunakan oksigen untuk menguraikan bahan organik. Jadi kandungan oksigen dia akan kurang. Semakin tinggi BOD, kalau awak tengok bacaan BOD tu, bacaan parameter ni lah, bacaan alat ni, dia makin tinggi, maknanya semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel tu. Jadi kalau makin banyak, bagus ke tak bagus? Eric? Kalau mikroorganisma banyak, tak bagus. Kenapa? Sebab? Banyak bakteria. Yes, banyak bakteria. Okey. Kenapa kalau banyak bakteria dia tak bagus? Okey, sebab okey, awak ada point dia, tapi kalau ikut konsep untuk BOD ni, Biochemical Oxygen Demand ni, kalau banyak bakteria, oksigen ni dia macam makanan tau. Dia macam makanan. Jadi bila awak ramai, makanan tu awak akan kongsi banyak-banyak. Bila awak ramai, jadi yang awak dapat akan makin sikit. Oksigen yang awak dapat makin, contohlah awak ni bakteria. Okey. Ramai banyak bakteria. Makanan tu sikit je. Tapi bila awak ramai, awak terpaksa berebut makanan tu kan. Jadi orang akan dapat sikit-sikit seorang. Maknanya dia cakap kat sini kandungan oksigen dia makin kurang bagi setiap bakteria tu. Jadi kalau makin banyak bakteria, tak bagus sebab kandungan oksigen mereka makin kurang.
tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina. Okey, eksperimen yang diorang buat adalah menggunakan naphthalene naphthalene blue, metilina biru. Pernah dengar tak metilina biru? Pernah buat tak? Pernahkah? Matthew? Tak cikgu. Tak pernah? Kat sekolah lama, kalau sekolah kita cikgu rasa ada rasanya, tapi sebabkan keadaan kita sekarang, kita tak dapatlah nak jalankan amali secara bersemuka macam ni. Tapi nanti kita tengok baliklah apa amali yang ada. Okey, yang ni cikgu bagi tahu konsep dia je lah. Jadi naphthalene biru ni dia color biru. Dia diletakkan dalam sesuatu sampel tu. Okey, dulu kita baca dulu. Apabila larutan metilina biru ini dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilina biru akan luntur dengan cepatnya. Jadi, bila awak letakkan metilina biru ni dalam satu sampel air yang tercemar, sangat tercemar, dia akan cepat jadi bertukar warna. Tukar warna apa? Dia akan jadi tak ada warna. Daripada biru dia jadi tak ada warna. Maknanya sampel tu sangat tercemar, air tu sangat tercemar. Kalau awak letak larutan metilina biru ni, awak letak metilina biru ni ke atas sampel air dan dia tak ada perubahan, maknanya kandungan oksigen dia masih tinggi. Bila kandungan oksigen dia masih tinggi, maknanya bakteria tu tak ada lah. Tak ada bakteria kat dalam tu. Bukan tak ada, kuranglah bakteria dalam tu. Jadi itu menunjukkan bahawa pencemaran air yang ada kat sampel tu adalah kurang berbanding yang terus bertukar tadi tu. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Jadi semakin tinggi tahap pencemaran air tu, semakin cepat metilina tu tadi bertukar warna. Maksud bertukar warna, dia cepat jadi tak ada warna langsung. Jadi biru, daripada biru jadi tak ada warna. Maknanya tu adalah tercemar. Okey. Lepas tu cikgu nak awak buat quizzes. Okey, sekejap. Cikgu nak awak buat quizzes secara live. Kita tengok, tak banyak. Soalan dia 5 je soalan. Lepas tu kita boleh bersurai lah lepas tu. Tapi sebelum tu cikgu nak awak buat secara live dulu. Okey, cikgu baru bagi awak link quizzes. Awak buat quizzes tu sekarang boleh? Sebab cikgu rasa quizzes tu tak sampai 3 minit pun boleh siap. Buat sekarang, jangan left dulu. Buat sekarang, cikgu nak tengok report awak nanti. Sebab dia 5 soalan saja, sangat senang. Okey, boleh tekan link tu sekarang. Kalau cikgu nak buat live quiz sebenarnya, tapi kalau cikgu buat live quiz, cikgu tak akan dapat awak punya report. Jadi kalau cikgu nak dapat awak punya report, cikgu perlu assign homework lah dengan awak. Okey, ada 2 orang dah buat. Okey, yang buat ni Haris, okey, dengan Eric. Okey, mana yang lain? Brian? Brian, Shimir, Matthew. Buat
Cikgu ada bagi kuisis. Tolong buat sekarang. Sekarang juga. So, kalau lama nanti awak tangguh. Okey, dah ada Brian dah. Okey, Shimei pun dah ada. Apa lagi yang belum? Brian dah, Shimei, Matthew. Okey, Rick dah siap dah. Okey. Betul ada belum? Ada belum? Belum siap. Okey, daripada skrin ni yang cikgu share. Okey, cikgu dah nampak dah. Soalan yang cikgu tengok. Okey, Brian bagus betul semua. Yang 5 pun betul. Okey. Terus. Okey, kita bincang soalan tu satu-satu. Yang pertama, apakah gas yang larut dalam air hujan yang membentuk hujan asid? Tadi cikgu ada sebut. Dia adalah sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Sebab dua benda ni, dia naik ke awan, dia turun, dia jadi hujan yang berasid. Hujan berasid ni akan diserap oleh tanah dan menyebabkan pH tanah tu berubah. Bila pH berubah, tanah tu pun jadi tak subur, tak bagus untuk pertumbuhan-tumbuhan lain lah. Yang kedua, antara gas berikut, yang manakah menyebabkan kesan rumah hijau? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. Dia yang menyebabkan kesan rumah hijau. Yang ketiga, apakah punca eutrofikasi? Yang ni tadi kita dah belajar. Disebabkan oleh pengaliran nutrien. Yes, yang secara berlebihan ke dalam sungai. Jadi bila nutrien ni berlebihan, tanah ni tak dapat nak serap lagi sebab dah terlalu banyak nutrien yang dia terima. Jadi nutrien tak diserap oleh tanah ni, dia mengalir ke dalam sungai. Disebabkan oleh hujan lah. Okey, yang keempat. Apakah maksud eutrofikasi? Proses eutrofikasi ni adalah maksudnya peningkatan mendadak alga. Ingat, yang warna hijau tadi tu, itu maksudnya peningkatan alga secara mendadak. Alga ataupun alga ni membiak secara pesat, meningkat. Itu ayat-ayat lain dia lah. Ingat ni. Dan kemudian yang kelima, dalam menjalankan eksperimen naftalina biru untuk menguji tahap. Ya, Eric? C, cikgu. C, yes. Jawapan dia adalah C. Okey, kita baca. Alan menjalankan eksperimen naftalina biru untuk menguji tahap pencemaran beberapa jenis sampel air dari beberapa sumber air. Antara sampel berikut manakah paling tercemar? Kan cikgu dah bagi tahu tadi. Kalau air tu tercemar, naftalin biru tu akan bila naftalin biru tu letak dalam sampel air yang tercemar, dia akan cepat bertukar warna. Dia akan jadi colorless. Dia akan jadi tidak berwarna. Jadi maknanya pencemaran air kat sampel tu adalah teruk.
Okey, itu adalah 5 soalan yang cikgu dah bagi kepada kelas awak pada pagi ni. Okey, lepas ni soalan tu awak dah jawab. Lepas ni cikgu akan bagi awak link kehadiran. Link kehadiran dah. Lepas ni awak semua jawab link kehadiran tu. Nama awak je, nama awak dan rumusan je dalam tu. Simple je. Sebagai tanda kehadiran awak, bukti kehadiran awak pada hari inilah. Okey. Dan kita akhiri kelas kita pada pagi ni. Nak ambil gambar? Buka kamera. Boleh buka kamera. Bukan basit tu cikgu. Buka basit tak apalah, comel juga kan. Cikgu pergi jamel. Eric bukalah. Ryan. Kerek. Wih, vlog mo. Okey. Okey semua. Cimil nak ke? Cikgu, cium muka tak? Okey, tunggu Cimil lah sekejap. Okey, dah Cimil? Okey, buka kamera. Lagi sekali semua buka kamera. Cimil dah. Dah cikgu. Okey, cikgu ambil gambar sekarang. Tengok comel je kan semua. Okey, 1, 2, 3. Okey, thank you hadir pada hari ni. Bye-bye. Take care, stay home, stay safe. Bye-bye. Mak cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.